بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk menyambung kitab Bulughi Al-Maram karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita dekat bab yang kedua, kitab yang kedua, Kitabus Salah, dan kita dah sampai bab nombor 6. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام ابن حجر العسقلاني أنه قال في كتابه بلوغ المرام قال باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. Bismillahirrahmanirrahim. Bab masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membangun masjid-masjid di rumah-rumah dan hendaknya ia dibersihkan dan diberikan wangi-wangian. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, dan dia membenarkan pendapat yang menyatakannya mursal. Ya, Al-Imam Tirmizi apabila dia buat tahqiq kepada hadis yang di sini, dia dapat ni hadithun mursal. Hadithun mursal maksudnya at-tabi'i, satu orang tabi'in yang dia meriwayatkan hadis ni, dia terus meriwayatkan dia melalui Rasulullah. So tak ada sahabat dekat sana, dia macam jatuh. So satu tabi'in dia kata qala Rasulullah. So mana nama sahabat? Tak ada. Walaupun Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebutkan di sini, dia kata an Aisyah, daripada Aisyah. Okay, Sayyidina Aisyah, isteri Rasulullah. Okay, tapi insyaAllah kita akan terima makna hadis yang di sini. So hadis yang di sini dia kata amara, ni perkataan yang susah. Apabila Rasulullah dia kata atau Rasulullah bersabda amara, ni kena tahu apa maksud amara. Dia macam suruh mereka untuk membina masjid. Okey, ni satu. Yang kedua, Rasulullah dia suruh bina masjid yang di sini dekat tempat yang ada rumah, perumahan boleh kata. Tapi kalau satu orang nak membina masjid dekat satu padang pasir atau dia dekat satu hutan apa semua, so macam tak ada manfaat daripada dia. Walaupun hadis-hadis yang seterusnya nanti Rasulullah dia akan bagi tahu imaratul masjid adalah kita akan datang dan buat ibadah dan taat kepada Allah SWT dekat masjid itu. Bukan imarah dia maksudnya membina. Ramai orang dia fikir kalau membina, tak. Orang yang dia imarah masjid sesiapa yang dia datang kepada masjid, yang dia ibadah, berzikir, bersolat dekat masjid. Wallahu a'lam. Ustaz, Nah. Jadi itu beza kita dengan agama lain, sebab kita buat masjid untuk buat ibadah. Tapi kebanyakan agama dia akan buat tempat Tuhan. Maksudnya dia buat di bawah pokok atau di tempat-tempat sebab dia rasa itu tempat untuk dia Tuhan. Tapi untuk kita buat masjid untuk ibadah. Jadi maksudnya maksud Ustaz, bila kita buat masjid di kawasan perumahan supaya orang-orang yang berdekatan boleh mengimarahkan masjid. Betul Ustaz? Itu maksudnya. Ya, betul. Dan Rasulullah dia melarangkan kita untuk membina masjid di atas satu atau untuk jadi macam orang Yahudi dan Nasrani. Tengok ni hadis yang seterusnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi kerana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni tempat ibadah. Muttafaq alaih. Muslim menambahkan dan orang-orang Nasrani. Dan dalam riwayat kedua daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dahulu mereka apabila ada orang saleh dari kalangan mereka yang meninggal dunia, mereka membangunkan masjid di atas kuburnya. Dan dalam ini disebutkan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, itu yang Doktor bagi tahu tadi. Sebenarnya kita membina masjid untuk ibadah. Nak imarahkan dengan ibadah, bersalat, berzikir apa semua. Dan kita dilarangkan
untuk membina sebab ada satu kuburan orang yang saleh walaupun dia wali. Satu. Walaupun dia nabi. Dua. Walaupun dia orang yang saleh, apa yang kita nak namakan dia. Okey, kenapa? Sebab semua khusyuk kita, semua fikiran kita akan pergi kepada orang itu yang dia ada dekat masjid. Okey. So semua nama yang kita nak namakan dia, macam ramai orang dia nak panggil dia makam. Okey, makam itu. So kita boleh buat solat dekat makam, khilaf di antara ulama kita. Tapi kebanyakan ulama kita mereka tak benar. Dia kata kalau dia solat dan masjid itu di belakang makam itu dan makam itu dekat arah kiblat dan kita nak solat, so kita akan solat kepada kuburan itu. Rasulullah bersabda, ada satu hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah bersabda, la tajlisu 'alal qubur. Jangan duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, dan jangan salat kepada dia, wala 'alaiha, dan jangan salat di atas kuburan itu. So tengok tiga. So tak boleh salat dekat dekat tempat yang dekat-dekat pada kuburan. Kita akan cuba menjauhi. Macam yang saya bagi tahu 2 minggu lepas. Kalau ada satu kuburan yang kita masukkan dia, bukan kita, mungkin satu orang dia masukkan kepada masjid, kita kena keluarkan kuburan itu daripada masjid. Kalau membina masjid di atas kuburan, maknanya kuburan itu dahulu, kita kena hancurkan masjid itu. Ya. So, tengok macam mana. Kita kena menjauh daripada. Kenapa? Okay, ini ada satu soalan. Kenapa? Okay, yang pertama, hadis yang di sini. Allah melaknatkan. Kalau di dekat terjemahan, dia kata melaknatkan. Tapi kalau di sini, dalam bahasa Arab, dia kata qatala. Qatala macam Allah fight mereka. Bukan melaknat sahaja. Satu. Yang kedua, kita kalau membina masjid itu di atas kuburan, so dia akan jadi macam orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu. Perkataan ittakhadhu, dia macam membuatkan atau membina masjid sebab kuburan. Itu makna yang am. Macam mana kalau kita nak pergi lagi khusus dan kita kata dia solat dekat masjid itu. Atau solat kepada kuburan itu. Oh, lagi bahaya. Lagi bahaya. Kalau dia membina masjid sahaja sebab kuburan, ni macam orang Yahudi Nasrani. Macam mana kalau dia nak solat di dalam dia, atau nak solat kepada dia, atau minta satu tolongan, satu bantuan daripada kuburan. Oh ya. So ini sebab yang ketiga. Dia akan masuk kepada satu kebahayaan, ialah syirik atau isti'anah atau istighathah. Kita tak nak masuk dengan beberapa jalan yang kita tak tahu macam mana dia akan jadi. Okey, lagi satu. Dekat sana mesti akan ada ikhtilat. Mesti. Sebab lelaki dia nak pergi dekat kuburan dan perempuan dia nak pergi dekat kuburan. So dekat sana dia akan berlaku ni ikhtilat. Dan masih itu tempat yang paling jauh pada ikhtilat. Okey, ni sebab yang keempat. Sebab yang kelima, kalau kita nak membina masjid itu, dia dekat satu kuburan, kita akan mencantikkan masjid itu. Dia akan jadi cantik sangat. Dia akan spend a lot of money untuk masjid itu. So, jadi akan jadi mubazir, tahu? Ya. Kenapa? Sebab, kalau kita nak tanya, kenapa nak membina masjid ini? Sebab apa? Ini dia akan kesan kepada niat. Sebab niat dia kata nak membina masjid sebab, apa? Sebab Allah, kerana Allah, ikhlas kepada Allah SWT, atau sebab di sini ada satu kuburan? Lain. Dan lagi satu, lagi satu, apabila kita nak membina satu, banyak benda ya Allah, dia akan berlaku dekat sana. Banyak benda. Sebab masa yang kita nak membina masjid, kita akan letak satu rumah atau satu bilik yang khas untuk kuburan itu. Kalau buat satu bilik untuk satu kuburan, dia akan ambil lebih pada haknya. Haknya 1,5 meter dan 1 meter. Lebar dia 1 meter, panjangkan dia 1,5 meter. Atau kalau dia orang yang panjang mungkin 2 meter. Itu hak dia sahaja. Apabila kita nak membina di atas kuburan itu, ini hukum yang am, bukan untuk masjid sahaja. Semua tanah kuburan macam tu. Hak dia 1 meter dengan 1,5 meter. Apabila dia nak membina, dia jadi 2 meter, tahu? Atau 1,5 meter. Dan panjangkan dia 3 meter. Ini 1 meter, 1 meter, hak siapa? Hak orang Islam. So, kalau setiap orang dia nak membina, so maknanya tanah kuburan tak cukup.
Dia tak cukup, dia akan ambil. Ya Allah, dia ambil hak orang yang lain dekat masa yang dia dekat hidup dan masa yang dia berwafat. Macam tu. Tak, setiap orang dia kena tulis wasiat di dalam wasiat dia. Jangan membina di atas kuburan saya walaupun kuburan itu dia akan pergi dengan laut atau dia akan pergi dengan sungai. Tak ada masalah. Ruh ni tak ada, ruh dah pergi. Ni yang tinggal badan saja. Okay, so tulis di dalam Quran. Jangan membina. Tinggalkan dia dengan dengan tanah sahaja. Tanah yang tinggi sikit, itu saja. Kalau nak letak satu batu dekat kepala, itu cukup. Tak payah membina apa-apa dekat sana. Nah. Baik Ustaz. Ada soalan? Kalau kita tengok ada perbahasan fiqh membezakan antara tanah persendirian, milik sendiri dengan tanah wakaf. Kalau wakaf memang tak boleh buat binaan langsung. Jadi tak kisahlah sama ada tanah persendirian atau tanah wakaf. Kalau kita buat binaan dan kuburan yang besar tadi, akan bermasalah macam Ustaz sebut tadi. Cuma tadi Ustaz, ada sebahagian kaul, contohnya Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi disebut kuburan di kuburan-kuburan orang saleh ini mustajab. Jadi kita tahu macam Ustaz kata tadi, sebahagian ulama pun akan ada pandangan seperti ini. Tapi untuk orang awam, macam Ustaz sebut tadi, untuk mengelakkan syubhah, kita elakkan. Betul Ustaz? Ya, kita panggil dia saddud dhara'i sebenarnya. Okey, saddud dhara'i. Kita takut kalau orang itu dia akan terbuat syirik atau dia buat masalah dekat sana atau satu masalah akan berlaku, kita tak tahu. Okey. Tapi saya rasa bukan Imam Az-Zahabi, wallahu a'lam, Imam Al-Baydawi. Al-Imam Al-Baydawi dia dibenarkan untuk membina masjid sebelah, bukan di atas. Tak ada satu ulama daripada ulama dia kata di atas. So mana dia nak masukkan kuburan itu di dalam masjid? Tak ada. Tapi dia kata sebelah. Disebut mustajab doa, saya ingat saya. Bukan buat binaan lah. Cumanya Ustaz tadi yang Ustaz sebutkan tadi berkaitan dengan Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum telah dibahaskan pada kuliah lepas lah. Nanti yang bertanya Lutfi boleh tengok pada sesi yang lepas. Ustaz sedikit soalan, boleh tanam pokok atas kubur? Tanam pokok khilaf di antara ulama kita sebab masa yang Rasulullah tanamkan dia, itu khilaf. Untuk semua orang akan ambil hukum yang sama atau amalan itu khas untuk Rasulullah sahaja. Okey, tak ada masalah, boleh tanamkan. Okey, tanamkan di atas boleh, tapi kalau sebelah kita akan kembali kepada masalah yang sama. Kalau sebelah dia akan jadi besar, kalau jadi besar dia akan halangkan orang yang sebelah dia akan letak kuburan dia. Okey, so maknanya wallahu alam kita dibenarkan tapi di atas, bukan sebelah. Wallahu a'lam. نعم. اوكي وعن حديث سترسني قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بساريه من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW mengirim pasukan berkuda, lalu mereka datang membawa seorang lelaki dan mengikatnya di salah satu tiang masjid. Al-hadith muttafaq alaih. Okey, hadis seorang lelaki itu adalah Sayyiduna Thumamah bin Athal. Thumamah bin Athal, dia sebelum dia masuk Islam. So maknanya masa yang mereka tangkap dia adalah musyrik. Kenapa Imam Ibn Hajar dia bawa hadis ni atau cerita ni? Sebab dia nak bagi tahu dekat kita mengikuti mazhab. Sebab Imam Ibn Hajar dia Syafi'i sama juga. Dia nak bagi tahu mengikuti mazhab kita dibenarkan untuk bagi kepada orang yang bukan Islam, bukan ahli kitab sahaja. Bukan Yahudi dan Nasrani sahaja. Semua bukan Islam, macam orang musyrik, orang Majusi, orang Hindusi, apa semua, kita dibenarkan dia untuk masuk masjid. Mengikuti hadis yang di sini. Kecuali Al-Masjidul Haram. Itu sahaja tak boleh langsung kita bagi dia masuk. Macam mana kalau Masjidul Nabawi boleh? Masjidul Nabawi dibenarkan. Tapi untuk Al-Masjidul Haram sahaja tak boleh langsung. Wallahu a'lam. Ustaz, jadi ayat Quran innamal musyrikuna najasun, najas di situ adalah najas akidah, betul? Sebahagian daripada ulama kita mereka kata najasa hissiyah atau ainiyah. Maknanya badan dia adalah najis walaupun dia tahir. Ya. Itu satu opinion, tapi yang kebanyakan dan Imam Syafi'i dia kata najasatun ma'nawiyah, dia intangible. Maksudnya
akidah dia atau boleh kata agama dia adalah bukan betul. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya qala wa anhu anna Umar marra bi Hassan yunshidu fil masjid فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك كنت أنشد فيه من هو خير منك متفق عليه. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Umar radhiyallahu anhu melewati Hasan yang sedang menyenandungkan syair di masjid. Lalu beliau memperhatikannya, lalu Hasan berkata, sungguh aku pernah menyenandungkan syair di masjid. Ada orang lebih baik darimu. Muttafaq alaih. So apabila Sayyidina Hassan bin Thabit dia rasa Sayyidina Umar dia akan halangkan dia atau dia nak mengingkari kepada dia, dia terus bagi tahu dia. Sebenarnya Rasulullah dia benarkan kepada saya. Okey. Boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kalau tak banyakkan, jangan banyakkan daripada syair itu. Okey, kalau sikit je tak ada masalah, 1 bulan 1 kali 2 kali. Dan yang kedua, dia tak ganggu orang yang lain. Sebab asal membina masjid adalah berzikir, bersalat dan beribadah kepada Allah SWT. Apa-apa ibadah. Tapi kalau kita nak pergi sikit untuk satu benda yang related, so kalau ada syair yang buruk, tak boleh buat dekat masjid walaupun sikit. Tapi ada syair yang mengkuatkan agama, satu syair yang dia menghinakan orang kafir apa semua, boleh membuatkan dia dekat masjid, tapi sikit dan jangan ganggu. Sebab asal dia untuk baca Quran. Kalau kita ganggu satu orang yang dia baca Quran, so kita tak boleh. Walaupun satu orang. Kalau yang majoriti mereka mahu dengar syair, dan ada satu orang dia nak baca Quran, tak boleh ganggu dia. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yunshidu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allah alaik fa innal masajid lam tubna lihadha, rawahu Muslim. Juga dari beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan benda hilang di masjid, maka hendaknya dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu kerana masjid tak dibangun untuk urusan ini, untuk ini. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, sebab satu penghalang atau satu melarang. Dia tak dibenarkan untuk tanya orang yang lain kalau jumpa satu benda yang dia hilang. Tak boleh minta daripada mereka. Okey, kita akan benar dengan satu keadaan sahaja. Apa dia? Kalau dia hilangkan barang dia di dalam masjid, satu, dan yang kedua, boleh tanya dekat pintu masjid sahaja. Okey? Dua sahaja. Tapi kalau yang lain pada ini tak boleh minta. Ya. So macam satu orang dia hilangkan satu barang dekat pasar, dia datang ke masjid. Siapa yang dia jumpa? Pergilah pasar. Sana boleh tanya. Kalau satu barang yang hilangkan di masjid dan kita dah pasti dah hilangkan dekat masjid, boleh dekat pintu saja. Sesiapa yang dia masuk, sesiapa dia nak keluar, tanya dia, ada jumpa benda itu atau tidak. Nah. Okay, hadis yang seterusnya qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allah tijaratak, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Juga dari beliau bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmizi dan beliau menghasankannya. Apa hukum dia? Adalah haram. Tak boleh langsung jual dan beli dekat masjid. Walaupun satu barang yang kecil. Dua orang dia duduk dekat masjid dan tengok ada satu phone. Nak jual? Okay, nak ya. Berapa? Dia bercakap. Tengok macam mana. Atau buku. Atau apa-apa benda. Okay, keluar. Buat apa yang nak beli atau jual dekat luar dan baru balik. Okay, satu. Dua. Apa hukum? Kalau ada dua orang yang mereka nak jual dan beli, apa hukum jualan itu? Adalah sah dan berlaku. Tapi mereka apa? Berdosa. Yang satu berdosa. Ini macam haram. Hukum dia haram. Tak boleh. Nah. Hadis yang seterusnya. Nah. Kadang-kadang ada sesetengah penceramah bila dia dalam masjid, dia akan jual buku dia.
Dia angkat tangan dan dia akan jual buku dia. Mungkin dia tak sengaja kan. Dia promosi dalam masjid. Boleh tak? Tak boleh. Kalau ikut hadis ni tak boleh kan? Ya. Tapi kalau satu orang dia kata saya beli. Okey, dah sah. Dia kena bayar. Dia kena bayar. Tapi hukum dia berdosa, wallahu a'lam. Berdosa di sini macam dia Allah akan tanya dia kenapa, satu, dan waman su'ila 'udzib, sesiapa yang Allah tanya dia akan dapat azab, dan yang ketiga tak ada barakah lagi. Tak ada barakah. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya qala an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. Dari Hakim bin Hizam, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, hukum had tidak tertegak di masjid, tidak boleh dilaksanakan di masjid-masjid. Begitu pula hukuman qisas tidak boleh dilakukan dalamnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Tengok, kalau satu hudud yang Allah punya, yang Allah suruh kita amalkan dia, membuatkan dia, tapi dalam masa yang sama Rasul Allah SWT suruh kita buat dia dekat luar masjid, bukan di dalam masjid. Kalau kita nak tengok dekat zaman Rasulullah, tak ada satu hukum, tak ada satu hudud yang Rasulullah dia membuatkan dia dekat masjid, selalu dekat luar. Ya. So kalau satu hudud tak buat, so macam mana kalau benda-benda yang lain? Ya, jangan kacau sesiapa yang dia masuk masjid. Kita ada banyak masa dah tahu. Kalau kita bawa phone, dia satu syaitan yang kita bawa. Dia akan ganggu kita, kita nak tengok macam mana ada apa semua. Dan terakhir sekali kita nak buat gangguan yang lain, jangan. Hadis yang seterusnya qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Sa'ad terluka pada perang Khandaq. Lalu Rasulullah SAW mendirikan kemah untuknya di masjid agar dia bisa menjenguknya dari dekat, agar dia boleh melihatnya daripada dekat. Muttafaq alaih. Sayyiduna Sa'ad dia duduk hari itu dekat masjid 1 bulan. Dia tidur dekat masjid dan rawat dekat masjid apa semua. So kita dibenarkan untuk tidur dalam masjid, boleh, tak ada masalah, boleh tidur. Okey, 1. 2, kalau satu orang sakit, boleh duduk dekat masjid, boleh, tak ada masalah. Okey, so dia boleh tinggal dekat sana. Wallahu a'lam. Okey, wa qala wa anha radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habashati yal'abuna fil masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Juga dari beliau radhiyallahu anha, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW menutupiku sementara aku melihat orang-orang Ethiopia bermain-main dalam masjid. Al-hadis muttafaq alaih. Okey, itu berlaku dekat hari raya. So kalau ada hari raya Fitri atau Al-Adha dan mereka nak menzahirkan atau nak menunjuk kepada orang kafir yang kita ada satu ruang untuk rehat, satu ruang untuk enjoy, tak ada masalah, kita dibenarkan. So 2 hari sahaja di dalam 1 tahun kita boleh main-main dekat masjid atau boleh apa yang ada di sini. Okey? Ya. Dan lagi satu, Sayyidatuna Aisyah, dia tengok pada orang Ethiopia itu. So maknanya perempuan boleh tengok kepada lelaki. Dia kata boleh kalau lelaki-lelaki itu jemaah, bukan satu orang. Dia haram kepada dia kalau dia tengok kepada satu orang sahaja. Tapi kalau satu jemaah bolehlah. Macam dia lalu dekat jalan, ada beberapa orang lelaki datang, 2-3 orang. Okay? Dan dia tengok kepada semua, bukan kepada satu sahaja. Dan dia fokus di atas dia. Tak boleh. Okay. Kalau lelaki macam mana? Ada satu jemaah perempuan, boleh tengok? Tak boleh tengok langsung. Ya, sebab dia aurat. Okey, hadis yang seterusnya qala wa anha radhiyallahu anha anna walidatan sauda kana laha khiba'un fil masjid فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. Juga dari beliau radhiyallahu anha bahawa seorang hamba saya hitam mempunyai kemah di masjid. Dia sering datang kepadaku dan berbincang-bincang denganku. Al-hadis muttafaq alaih. Ya. So kalau ada satu orang yang dia tidak ada satu tempat untuk tidur, tak ada rumah contoh. Dia tak ada rumah dan dia terakhir sekali dia minta anak duduk dekat masjid. Boleh? Ya. Walaupun perempuan, boleh perempuan dengan satu syarat kalau tidak ada fitnah.
dia tak memberi fitnah atau tak ada fitnah akan berlaku dekat sana, okey, kita akan benarkan, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, ini macam Ahlus Sufah ke? Ya, tengok ni contohnya. Ahli as-sufah mereka tak ada tempat untuk tidur, tak ada rumah, mereka orang fakir, miskin apa semua, kita akan bagi mereka. Naam. Hadis yang seterusnya qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaq fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, meludah di masjid adalah satu kesalahan dan penebusnya adalah menimbunnya. Muttafaq alaih. Okey, kita dah bincang tentang hadis yang di sini. Al-Imam An-Nawawi dia kata tak boleh langsung dekat masjid walaupun dia menutubikan dia atau dia menjauhi daripada masjid. Kalau di sini dia kata wa kaffaratuha dafnuha. Dafnuha maksudnya dia akan hilangkan dia. Kalau dia nak hilangkan dia akan letak dia dekat satu tempat yang jauh pada masjid. Sebab kalau dia meludah dekat masjid dan dia masih ada dekat masjid, so mana dia akan hilang? Mana dia akan pergi? Okey, satu. Dua, kalau dia nak ambil dengan tisu, dibenarkan, tak ada masalah. Ataupun dia boleh keluar ke tandas dan dekat tandas dia akan meludah dan cuba air itu di atas dia sampai dia akan keluar. Walaupun lebih baik kalau dia tak buat langsung dekat masjid. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahu al-khamsatu illa at-Tirmidzi wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Juga dari beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam membangunkan masjid-masjid. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Tirmizi dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Dah berlaku dekat zaman kita sekarang. Okey, tengok masjid kita macam mana, tengok Masjidil Haram macam mana, macam tu. Ya, siapa yang dia nak buat lagi cantik. Sebenarnya imaratul masjid bukan dengan membina tapi dengan beribadah. Ustaz, bila sebut tanda-tanda hari kiamat ni, itu tak bermaksud secara automatiknya negatif. Kadang-kadang dia boleh jadi neutral atau positif. Tapi bila dia sampai, kita tahu kiamat dah dekat. Contoh, jumlah wanita lagi banyak daripada lelaki, ataupun contoh macam alatan apa dan sebagian hadis sebut kolam jadi banyak. Jadi itu dalam mungkin neutral, tapi dalam ni negatif lah sebab menghias-hias hingga orang lalai nak melaksanakan ibadah. Betul Ustaz? Wallahi saya tak tahu, tapi apa yang saya tahu tentang ni tanda-tanda hari akhirat, dia adalah dua, yang kubra dan as-sughra, yang besar dan yang kecil. Benda itu mungkin dia yang kecil, dan yang tentang pen itu macam tak tahu, saya tak tahu. Dan perempuan lebih pada lelaki, ya ada hadis, tapi satu tanda yang alamat kecil bukan yang besar. Wallahu a'lam. Ya. Okey, hadis yang seterusnya qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tashyidil masajid, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Ya. Kenapa? Sebab dia akan jadi macam orang Yahudi atau Nasrani. Kalau kita nak buat benda itu sebab kita nak menunjuk kepada orang Yahudi dan Nasrani kita ada satu masjid yang paling cantik, itu haram. Tapi kalau kita nak buat dia untuk macam yang apa panggil dia, macam kita nak bawa khusyuk, ada beberapa orang dia kata nak khusyuk atau dia nak rasa selesa dekat masjid itu, bukan yang paling buruk ataupun semua, okey, boleh terima tapi dengan makruh. Kita akan benda itu macam makruh. Kalau nak tengok kepada Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi, sebenarnya hiasan yang ada di dekat dalam dia adalah makruh. So kita tak nak mereka membina, tak nak tunjuk kepada orang kafir ni masjid kita atau membina kita lebih cantik, tak. Maksud kita nak bagi satu tempat yang selesa untuk semua orang Islam, kalau dia masuk dia rasa selesa. Itu sahaja. Ya, itu makruh sebenarnya. Ya, kalau sebenarnya apa yang cara dia untuk buat dia macam
natural, macam neutral, dia tak ada masalah dekat sana. Apa kita masuk, khusyuk masih ada. Tapi kalau ada banyak hiasan, banyak decoration, nanti kita akan tengok kepada decoration itu. Apa warna dia, macam mana dia pusing-pusing, okay, dia sampai dekat mana. So nanti khusyuk tak ada. Itu masalah. Tapi kalau dia buat daripada bahan yang berkualiti dan sedikit mahal, mampu ditanggung oleh kerajaan, tu tak ada isu Ustaz kan. Sebab maksudnya daripada sudut kualiti. Tapi saya teringat riwayat Uthman, tak silap, Uthman pernah dikritik ketika dia membesarkan Masjid Nabi Ustaz kan. Sebab ada yang tak setuju dengan barangan yang dibawa kan. Ya, orang yang pertama yang dia buat hiasan itu bukan hiasan, dia kata hijaratun manqusha. Hijarah manqusha, dia apa panggil dia doktor? Macam ada macam mana? Dia ambil satu batu dan dia akan ada satu diukir. Ukir boleh kata. So dia orang yang pertama, Sayyidina Uthman. Tapi kalau zaman Sayyidina Abu Bakar masa dia membesarkan Masjid Nabawi, dia tak tukar. Sayyidina Umar sama juga. Sayyidina Uthman sahaja yang dia mula dengan apa nama itu, ikir itu. Wallahu a'lam. Nah. Hadis yang seterusnya, qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari masjid. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan beliau menyatakan gharib serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, kalau kotoran itu kita keluarkan dia daripada masjid, kita akan dapat pahala. Dalam masa yang sama, kalau kita terbalikkan dia, kalau satu orang dia buang satu kotoran di dalam masjid, apa dia? Maknanya dosa. Okey, dia salah sama juga. So, dua-dua dia cuba kalau keluarkan dan jangan letak. Okey, kalau dia terjatuh daripada badan kita, daripada bukit kita, tak ada masalah. Tapi kalau dia maksud dia buang macam tu di dalam masjid. So sama, dia bersalah. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Muttafaq alaih. Itu mandub. Yani lebih baik kalau dia solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi dan waktunya, waktu solat atau sunnah tahiyatul masjid daripada masuk pintu sampai dia duduk. Kalau dia masuk dan dia bercakap dengan satu orang, dia masih berdiri. Walaupun dia bercakap 1 jam, tak ada masalah. Apabila dia duduk, waktu dia habis. Sebenarnya dia cuba akan solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini untuk tahiyatul masjid. 1, 2. Kita boleh kumpul 2 niat dengan tahiyatul masjid boleh. Satu orang dia nak solat tahiyatul masjid dalam masa yang sama sunnah qabliyah sebelum solat zuhur. Boleh kumpul 2 niat dengan satu sunnah. Nah. Okey, bab yang seterusnya, bab ni sebenarnya panjang, ada 50 hadis, tapi tak apa, kita akan mula dulu dan berhenti nanti insya-Allah. Mungkin kita diperlukan untuk 2 majlis, Allahu a'lam, untuk habiskan bab ni. Okey, bab yang di sini qala babun sifatus salati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه 7 واللفظ للبخاري ولابن ماجة. Okey, sampai sini. Boleh dulu. Bab seterusnya, bab sifat salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wuduk, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Quran yang mudah bagimu setelah Al-Fatihah, yakni. Kemudian rukuklah sehingga kamu tuk maninah dalam keadaan rukuk.
Kemudian bangkitlah sehingga kamu i'tidal dengan berdiri tegak. Kemudian bersujudlah sehingga kamu tumaninah dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tumaninah dalam keadaan duduk, yang di antara dua sujud. Kemudian bersujudlah sehingga kamu tumaninah dalam kondisi sujud. Kemudian lakukanlah hal itu dalam solatmu seluruhnya. Diriwayatkan oleh imam yang 7 dan lafaznya adalah milik Al-Bukhari. Okey, hadis yang di sini ulama kita mereka panggil dia hadithul musii salatahu. Hadithu al-musii salatahu. Sebab sahabat ni masa dia masuk dia nama dia Khallad bin Rafi'. Khallad bin Rafi' ni masa dia masuk dekat Al-Masjidun Nabawi, dia salat dengan cara yang laju. Dia habiskan salat. Dia tak ada tumakninah. Dan rukuk dia macam tak beberapa tenang atau tak beberapa komplit. So masa yang dia habiskan salat, Rasulullah dia panggil dia dan suruh dia. Dia kata idza qumta ila istaqbil, ni fi'il amr. So semua benda yang ada di dalam hadis ini adalah wajib atau rukun. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita panggil dia rukun, bukan wajib. Kalau mazhab yang lain mereka panggil dia wajib. Okey. Ni semua benda yang ada di sini adalah rukun. So maknanya masa yang Rasulullah dia sebutkan hatta tatma'inna, tengok Rasulullah dia ulang setiap rukun dengan tumakninah. So at-tumakninah itu satu rukun mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau tidak ada tumakninah dekat rukuk atau sujud, maknanya salat batal. Okey. Apa dhabit, apa piawaian tumakninah itu? Tumakninah maksudnya kalau dia dah rukuk, maknanya dia akan bersambung atau konsisten dengan dengan rukuk 1 saat, tak ada apa-apa benda yang akan bergerak dari badan kita. Okey, kalau dia berdiri, sebenarnya 1 saat at least minimum, at least dia akan berdiri 1 saat, tak ada apa-apa dari badan kita dia akan bergerak. Kalau pakaian bergerak tak ada masalah, mungkin ada angin apa semua. Tapi badan kita macam dia berdiri 1 saat at least. Pergi ke sujud. Saya kata 1 saat. Tapi kalau dia nak menambah sikit dan dia akan buat dia macam 1 tasbih, lagi baik sebenarnya. Okey, kalau dia subhana rabbiyal azim, dia sebutkan subhana rabbiyal azim, tak ada apa-apa dari badan kita dia bergerak, itu yang best. Okey. Okey. Sekarang ada beberapa perkataan daripada hadis yang di sini. Okey, tapi ni tentang Sayyidina Khallad bin Rafi'. Dia bukan yang satu sahabat yang dia tak tahu macam mana nak solat. Tapi Sayyidina Khallad bin Rafi' dia pergi sama dengan Rasulullah untuk semua perang. Badar, Uhud, Al-Khandaq, semua perang. Dia datang atau dia hadir sekali dengan Rasulullah. Dan dia sambung zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan dia wafat dekat mula-mula zaman Sayyidina Muawiyah. So dia satu sahabat yang hebat sebenarnya. Tapi mungkin waktu itu dia macam ada satu benda yang dia penting untuk buat. So dia buat solat dia laju. Rasulullah dia suruh dia. Nah. Okey, di sini Al-Imam Ibn Hajar dia bawa beberapa riwayat yang dia akan menjelaskan maksud beberapa perkataan daripada hadis. Dia kata قال ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت. Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad Muslim disebutkan sehingga kamu tumaninah dalam keadaan berdiri. Riwayat serupa juga terdapat dalam hadis Rifa'ah yang terdapat dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan dalam satu lafaz Ahmad berbunyi, tegakkanlah tulang belakangmu sehingga tulang-tulangnya kembali ke posisinya semula. Dalam riwayat An-Nasai dan Abu Daud dari hadis Rifa'ah bin Rafi' disebutkan, sesungguhnya tidak akan sempurna solat salah seorang dari kalian sehingga dia menyempurnakan wuduk sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian bertakbir pada Allah, bertahmid dan memujinya. Dalamnya disebutkan, apabila ada ayat Quran yang kamu hafal, maka bacalah, dan jika tidak, bertahmidlah kepada Allah, bertakbirlah dan bertahlillah. Dan dalam riwayat Abu Daud,
Kemudian bacalah Quran, yakni Fatihah dan apa yang dikehendaki oleh Allah dari ayat-ayatnya. Dan dalam Ibnu Hibban disebutkan kemudian apa yang kamu kehendaki dari ayat-ayatnya. Ya, sebenarnya hadis ni sebenarnya penting. Itu kenapa Al-Imam Ibn Hajar dia bawa beberapa riwayat yang dia akan sokong atau dia akan menjelaskan perkataan yang ada dekat hadis yang am tadi. Okey. Dia kata di sini hatta tatma'inna. Sebenarnya tatma'inna ni satu rukun. Dan lagi satu, masa yang dia nak bangun daripada rukuk, dia kena kembali macam keadaan dia sebelum rukuk. So tak boleh dia macam balik dan pergi ke sujud. Macam laju. Dia bangun saja, bangun dan pergi. Dia tak berhenti. Dia kena berdiri 100%. Okey, ini dua. Yang ketiga, dia kata innaha lan tatimma salatuka. So tengok lan tatimma. Perkataan lan tatimma maknanya tak dapat solat. Solat maknanya batal. Ya, kalau dia tak buat al-tuma'nina dekat sana. Okey. Dan lagi satu, thumma qra' bi ummil Quran. Sebenarnya Rasulullah dia suruh dia untuk baca surah Al-Fatihah. So kalau dia tak mampu baca surah Al-Fatihah, mana dia akan baca apa-apa surah yang lain. Tapi sementara sahaja. Okey, contohnya satu orang dia baru masuk Islam. Dia masuk Islam sebelum solat Asar. Dan dia ada waktu macam setengah jam untuk solat daripada waktu solat Zuhur. Okey, tak apa. Setengah jam kita akan suruh dia ambil mandi. Dia akan ambil mandi 10 minit. Dan masa dia datang, kita mula ajar dia macam mana. 10 minit sahaja. Atau 15 minit. Kalau kita rasa macam tak sempat, okey, kita akan suruh dia baca. Adakah hafal surah yang lain daripada Quran? Dia kata tak ada. Okey. So kita akan ajar dia subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 tasbih ni, dan dia akan berdiri dan dia akan ulang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Okey, berapa kali sampai dia akan penuhkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dia ada 28 perkataan. So kalau subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, okey, wallahu akbar mungkin dalam 8 perkataan. So dia akan ulang macam 3-4 kali dekat berdiri dan dia rukuk sujud. Dekat rukuk dan sujud tak ada zikir. Masa dia kembali kepada rakaat yang kedua, dia akan ulang yang sama. Okey, dia ulang dia 4 kali dan dia buat rukuk. Ni untuk semua solat dia. Mesti atau perlukan untuk ulang? Ya, dia diperlukan untuk ulang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi kenapa kita suruh dia solat macam tu mula-mula? Lihurmatil waqt, menghormatkan waktu. Ya. So dia akan solat dekat waktu dan dia akan ulang macam selepas solat Asar apabila dia dah hafal surah Al-Fatihah. Ya. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Abi Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya melihat Nabi SAW apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Dan apabila beliau rukuk, beliau memegang kuat kedua lutut beliau dengan tangan beliau. Kemudian beliau meratakan belakang beliau. Apabila beliau mengangkat kepala beliau, beliau berdiri tegak sehingga tulang belakang beliau kembali ke posisinya semula. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangan beliau dengan tidak menempelkan, yakni kedua lengannya di lantai. Dan tidak pula menyatukannya, yakni badannya, sementara ujung-ujung jari kaki beliau dihadapkan ke kiblat. Apabila beliau duduk tasyahud dalam 2 rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan beliau. Apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau menjulurkan kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan beliau dan duduk di atas pinggul beliau yang kiri. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, hadis ni penting sebenarnya. Dia menjelaskan setiap keadaan di dalam solat. Okey, tengok yang pertama. Dia kata kalau dia nak buat takbir, takbiratul ihram. Okey, dia akan mesti angkat tangan. Kalau dia macam ni, Allahu Akbar, dia buat Allahu Akbar dan nak solat, tak ada. Macam ni kalau sampai sini. So dia kena angkat.
Okey, sekarang dia angkat sampai mana? Dia kata hadwa mankibai. Al-mankibai ni bahu dia. Okey, so maknanya tangan dia dekat depan bahu di sini. Ni panggil dia takbir. Ni takbiratul ihram. Okey, kalau satu orang dia nak takbir sampai sini. Okey, boleh, tapi dia bukan mazhab Imam Syafi'i. Atau dia nak sentuh di sini. Bukan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i dia akan depan bahu sampai sini. Dan dia akan buat takbir Allahu Akbar. Okey, satu. Yang kedua, macam mana dia akan tangan dia, macam mana dia akan letak dia di atas di atas dada, bukan dada, di antara dada dan burut dia. Okay, macam mana dia akan letak yang tapak tangan ni, dia akan letak dia di atas apa panggil ni doktor, joint ni kita panggil pergelangan tangan, wrist, pergelangan pergelangan tangan, pergelangan tangan. So dia akan letak di atas di sini. Okay, so maknanya dia akan sentuh yang dekat atas, yang selepas joint ni, dan dia akan sentuh sebelum. So sikit ni daripada dia akan sentuh dekat sini, dan dia akan letak ni, dia akan letak dekat tengah, dan dia akan sentuh dekat sini. So di tiga tempat dia kena sentuh. Dia akan sentuh yang atas, dan dekat tengah, dan yang sebelum. Macam mana? Kalau line yang ada daripada tangan ni di sini, line yang ada dekat di antara jari dan dekat tapak tangan, line yang di sini dia letak di atas joint itu. So dia akan sentuh dekat atas dan daripada di sini, dua-dua dia akan sentuh. Okey. Ini satu. Yang kedua, dia akan letak sahaja atau dia akan pegang. Okey. Mazhab Imam Syafi'i akan buat dua-dua. Macam mana dia akan buat dua-dua? Dia akan letak dulu, dua jari dia akan pegang, dua jari daripada bawah dia akan angkat, dan satu daripada atas dia akan tutup daripada atas. Okey, dan dua ke depan. Macam tu. Okey, so satu daripada atas, dua daripada bawah, dan dua ke depan. Ni mazhab kita. Kalau mazhab yang lain mereka akan letak sahaja. Tapi kita tak. Kanan dia akan pegang kiri, dua ke depan, dan satu daripada atas akan tutup. Ini mazhab kita. Mana dia akan letak dia di atas badan? Dekat ni dada atau atas burut dekat bawah? Tak, di antara. So yang paling penting di sini, kita akan tangan kita macam dia macam mana nak buat? Dia macam 50 degree. 90 degree. Okay. So kalau dia dekat atas, dia dah jadi 45. Yang corner dekat sana. Ataupun ke bawah, dia lebih pada 90. So dia kena 90. Macam tu. So tengok macam mana. Satu orang kalau tangan dia macam panjang, dia akan turun ke bawah. Kalau pendek, dia naik ke atas. Wallahu'alam. Okay, ni untuk tangan dia macam mana dia nak letak. Okay, dan tengok di sini dia kata, thumma hasara dhahrahu. Hasara dhahrahu. Apa maksud hasara? Maknanya, masa yang dia nak buat rukuk dia macam ni. So jangan dia pusingkan, dia akan jadi macam ni. Dia jangan pusingkan belakang dia. So dia straight. Okay. Kalau dia dah straight, macam mana untuk kepala dia? Kepala dia akan turun sama juga atau dia straight? Dia straight. Dia akan sambung dengan belakang dia. So jangan muka dia akan ke bawah. Tak, dia masih straight. Okay. Ya, untuk muka dia. Untuk kepala. Dan lagi satu dia kata idza rafa'a raja'a kull. Ini kita dah jelaskan. Okey. Masa yang dia nak buat rukuk, dia akan letak tapak di atas lutut. Okey? Okey. Dan untuk jari macam mana? Dia kata ghaira macam mana dia kata dekat sini dia tak sebutkan dia. Tapi kalau hadis yang lain, dia akan letak tapak tangan di atas lutut dan dia akan buka semua jari dia. Jadi dia akan buka. Untuk rukuk sahaja. Nanti dekat sujud dia akan tutup. Tahu? Ya. Sujud dia akan tutup, tapi untuk rukuk dia akan buka. So dia tapak tangan di atas lutut dan dia akan buka. Macam ni. Okey. Dia boleh. Ini untuk rukuk. Dia bangun daripada rukuk dan dia akan pergi ke sujud. Apabila dia pergi ke sujud, dia akan tutup semua jari dan jari-jari itu ke arah kiblat. Bukan ke kanan atau ke kiri. Okey. Dia kata
wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblah. So bukan tangan sahaja dan jari. Jari dia kena dua jari, betul? So masa dia nak letak di atas lantai, dia jangan pusingkan dia kanan atau kiri. So dia ke arah kiblat sama juga. So jari-jari tangan ke arah kiblat dan jari-jari kaki ke arah kiblat sama juga. Okay? Okay, dan di sini macam mana dia nak buat tawarruk dan iftirash. Okay, ni cara dia yang khas di dalam mazhab Imam Syafi'i. Lain pada semua mazhab-mazhab yang lain. Mazhab-mazhab yang lain, mereka akan membahagi iftirash dan tawarruk mengikuti tasyahud awal atau tasyahud akhir. Okay, kalau untuk tasyahud awal, mereka akan berduduk mengikuti iftirash. Iftirash maksudnya satu kaki kanan dia akan berdiri macam tu dan kaki kiri dia akan di atas lantai dan dia akan duduk di atas kaki kiri. Dia macam ni. Okay, ni panggil dia iftirash. Iftirash. Kalau dia nak buat tawarruk, dia akan letak kaki kiri di bawah kaki kanan dan dia akan duduk di atas lantai. Okay, itu panggil dia tawarruk. Tawarruk ni bukan dekat tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua. Tawarruk ni untuk tasyahud yang tidak ada selepas dia satu rakaat atau satu sujud sahwi. Ambil dua contoh. Contoh yang pertama, satu orang dia silap di dalam salat dia. Dia dah mula daripada takbiratul ihram. Tapi di dalam salatnya dia silap. Macam dia lupa macam tasyahud awal atau dia lupa du'aul qunut apa semua dan dia dah sampai kepada tasyahud yang kedua. So jangan duduk tawarruk. Kenapa? Sebab ada sujud sahwi. So dia akan duduk iftirash. So apabila dia habis duduk iftirash, habis tasyahud, salawat apa semua, dia akan pergi ke sujud sahwi. Dia buat dua sujud sahwi. Masa yang dia habis daripada sujud sahwi, dia akan buat tawarruk. Okay, buat tawarruk dan bagi salam. Sekejap je. Okay, satu contoh. Contoh yang kedua, kalau satu orang, dia ada qada. Dia datang kepada masjid dekat rakaat 2, 3, 4. So maknanya dia ada qada satu rakaat atau dua rakaat atau 3 rakaat. So maknanya di sini, masa yang dia dah sampai kepada tasyahud yang kedua dengan imam, jangan duduk tawarruk. Kenapa? So dia akan bangun. So dia akan duduk iftirash sama juga. So dia akan buat qada berapa rakaat yang dia ada, yang dia mesti buat. Masa dia nak duduk dekat terakhir salat dia akan duduk tawarruk. So maknanya kaedah yang am, kaedahnya tasyahud yang ada seterusnya, betul-betul seterusnya ada salam, dia boleh duduk tawarruk. Kalau ada selepas dia qada atau ada sujud sahwi atau apa yang dia kena buat, tak boleh. Walaupun tasyahud akhir. Naam, doktor. Maksudnya makmumnya masbuk, yang masbuk dia still akan duduk. Mungkin dia muafik. Bukan masbuk sahaja. Mungkin dia muafik, tapi imam itu dia silap. Tahu? Imam dia silap di dalam salat. Okey, so kalau dia muafik dengan imam dia buat takbiratul ihram, kita buat takbiratul ihram sekali dengan dia. Tak ada masalah. Dalam masa yang sama. Tapi masa yang kita sama dengan imam itu, dia silap. Dia ada buat silap. Masa yang kita silap, kita letak di sini. Tak boleh buat tawarruk sebab ada sujud sahwi. Ya, wallah. Kemudian Ustaz, kalau yang untuk wanita, jari dia ketika rukuk sama macam lelaki? Sama. Tak ada beza. Dia kata wal mar'atu karrajul. Wal mar'atu karrajul, dia macam. Okey, kecuali kalau perempuan itu dekat satu tempat yang tak ada kertin atau tak ada penghalang di antara lelaki dan perempuan, dia boleh tutup badan dia. Tapi kalau dia dekat rumah dia atau dekat satu tempat yang ada penghalang, dia yang tutup, dia akan buka macam lelaki. Tengok lelaki kalau dia nak buat sujud, dia akan buka semua badan dia, betul? Perempuan sama juga. Kecuali kalau dekat tempat mungkin aurat dia akan ternampak, so dia akan tutup badan dia atau dia boleh macam lagi sisik. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa kita akan berhenti di sini sebab hadis yang seterusnya dia berkait dengan du'aul istiftah. Bab ni sebenarnya walaupun dia panjang tapi dia penting.
dia akan bagi beberapa benda yang kecil di dalam salat kita. Kalau yang am macam rukuk, sujud, tasyahud apa semua yang am punya kita boleh faham, tak ada masalah. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar dia faqih sebenarnya. Dia akan bawa beberapa hadis yang dia akan menunjuk kepada kita satu benda yang mungkin kita tak berasa atau tak sedar. Wallahu a'lam. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan hari Selasa biiznillah ta'ala. Subhanakallah wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا دكتور. وإياكم. أحسن الله إليك. السلام عليكم.